Soalan nombor 10. Rajah 10.1 menunjukkan 1 liter transistor. Microammeter dan milliammeter masing-masing menunjukkan bacaan arus tapak IB dan arus pengumpul IC. Baiklah. Ini rajah 10.1. Ni microammeter. Jadi anak kena tahu simbol microammeter. Bacaan dia 5. Ni milliammeter. Bacaan dia 2. Rajah 10.2 menunjukkan bacaan bagi microammeter dan milliammeter berubah apabila riostat dilaraskan. Ini rajah 10.2. Ini microammeter. Bacaannya 15. Ini milliammeter. Bacaannya 6. Soalan yang pertama. Soalan A. Namakan jenis transistor yang digunakan dalam rajah 10.1. Ini rajah 10.1. Mana transistor? Ini transistor. Anak panahnya ke bawah. Jadi transistor anak panah ke bawah adalah transistor NPN. Sentiasa tulis nombor soalan. Soalan nombor 10. Soalan yang pertama, dia minta jenis transistor. Kita jawab NPN. Betul. 1 markah. Macam mana kalau kita tulis perkataan huruf kecil? NPN. Pun betul. Tak ada masalah. Dua-dua boleh. B1. Berdasarkan rajah 10.1 bandingkan IB dan IC. Kemudian berdasarkan rajah 10.2 bandingkan IB dan IC. Dia bandingkan IB dan IC. Berdasarkan rajah. Bukan banding rajah. Jadi dekat sini hati-hati. Jadi kita tulis jawapan kita macam ni. B yang pertama. Rajah 10.1. IC besar pada IB. Atau kita boleh tulis IC lebih besar daripada IB. Ini betul lah ni, markah yang sama. Tetap dapat 1 markah. Okay, rajah 10.2. IC besar daripada IB. IC lebih besar daripada IB. Pun betul juga. Atau jawab macam ni boleh, jawab macam ni pun boleh. Pilih salah satu. Mana selesa. Soalan yang ketiga. Hitung IC per IB dalam rajah 10.1, rajah 10.2. 2 markah. Bermaksud, ada 2 pengiraan. Kita kira IC bahagi IB untuk rajah 10.1 dan rajah 10.2. Jadi kita tulis macam ni. Nombor soalan yang ketiga, kita kira untuk rajah 10.1. Dia minta IC bahagi IB. Masukkan nilai IC 2 milliampere, 5 microampere. Tekan kalkulator dapat ni. Okey. Kat sini 1 markah. Markah ada 2 kan? Lepas tu kita kena kira untuk rajah 10.2. Sama juga. 6 milliampere, 15 microampere. Tekan kalkulator dapat kat sini markah. Ni markah yang kedua. Tapi anak-anak harus ingat. Kenapa? Perkataan mili bermaksud 2 darab 10 negatif 3 bahagi perkataan mikro 5 darab 10 negatif 6. Dan bila tekan kalkulator macam ni barulah dapat 400. Kalau buat 2 bahagi 5 dia tak dapat 400. Dia dapat 0, something. Sama juga dengan ini. 6 milliampere. Tekan kalkulator 10 negatif 3. Mili bermaksud 10 negatif 3. 15 microampere. 15 darab 10 negatif 6. Begitu. Soalan yang keempat. Berdasarkan jawapan anda dalam 10B3, bandingkan IC per IB dalam kedua-dua rajah. Okey, macam mana kita nak banding? Ini jawapan kita B3. Rajah 10.1 dapat 400. Rajah 10.2, 400. Nilainya sama.
Kita tulis jawapan kita macam ini. Rajah 10.1 sama rajah 10.2 atau dalam bentuk ayat. Rajah 10.1 sama rajah 10.2. Cikgu tertinggal ni. Sama dengan rajah 10.2. Yang ni betul, yang ini pun betul. Dua-dua ni betul. Baik, kita tengok soalan C. Berdasarkan jawapan anda dalam 10B, nyatakan hubungan antara IB dan IC. Jadi kita tengok jawapan 10B, IC lebih besar daripada IB, IC lebih besar pada IB untuk dua-dua rajah. Dan bila kita buat nisbah, 2 mA bagi 5 microampere dapat 400. Kita tengok IC-nya besar, 2 mili besar, bahagi dengan 5 mikro. 5 mikro ni kecil, 400. Kita tengok pula yang kedua, 6 mA bagi 15 microampere. 6 mili ni besar, 15 mikro ni kecil, dapat 400. Bermaksud IB-nya yang kecil, kalaupun bertambah, nilai IB bertambah. Nilai IC-nya besar. Bila IB bertambah, nilai IC pun bertambah. Jadi kita akan buat IC meningkat, IB meningkat. Itu berdasarkan yang tadi. Betul. Atau perubahan kecil IB, perubahan besar IC. Pun betul juga. Sebab kita dapat dua-dua tadi, kita bahagi IC bagi IB dapat dua-dua sama 400. Kita boleh kata IC bahagi IB malah. Pun betul. Mana-mana jawapan ini betul salah satu. Soalan D. Satu transistor terdiri daripada semikonduktor jenis N dan jenis P. Terangkan bagaimana satu semikonduktor jenis N dihasilkan. Bernilai 3 markah. Kita tengok jawapannya ya. Pertama, atom semikonduktor seperti silikon, germanium mempunyai 4 elektron. Kita kena sebut dia pakai atom semikonduktor. Ataupun kita sebut yang ini atau ini. Kita kena mention 4 elektron valen. Okay, ini markah yang pertama. Maksudnya di sini kena sebut semikonduktor ada 4 elektron valen. Atau kena sebut atom silikon 4 elektron valen. So, ini markah yang pertama. Yang kedua, dia akan ditambah, didop dengan atom pentavalen. So, kena sebut perkataan pentavalen. Atau, bagi contoh lah. Kalau tak sebut contoh, tak apa. Janji ada perkataan pentavalen. Ini pun betul. Ini markah yang kedua. Bila dia dop dengan 5 campur 4, pentavalen maksudnya 5 campur elektron 4, kita dapat 9. Satu petala valen boleh muat 8. Kita ada ekstra. Jadi kita ada elektron bebas. Jadi kat sini kita kena sebut elektron bebas. Atau kita boleh sebut menderma elektron. Atau elektron bebas. Salah satu perkataan ni. Atau combine macam ni pun boleh. Ini markah yang ketiga. Jadi pembawa charge majority adalah elektron bebas. Jadi kena sebut majority elektron. Jadi, ini markah yang keempat. Boleh je nak jawab macam mana? Markah penuh 4. Markah penuh 4. Dalam skema ada 4. Maksimum kamu boleh dapat kat sini 3 markah sahaja. Maksudnya dekat ayat ni tadi, majority elektron. Tapi kalau kita nak buat perkataan lain, minority lohong pun betul. Sebab kalau majority elektron, minority adalah lohong. Soalan ni juga boleh jawab dalam bentuk gambar rajah. Okey, ni gambar rajah. Pertama, semikonduktor. Ni semikonduktor dia. Ni markah yang pertama. Betul. So, kamu buat elektron dia bentuk bulat. Kamu nak buat bentuk E pun boleh. Apa-apa simbol yang mewakili elektron. Kemudian kamu pairkan dia dengan atom pentavalen. Ni contohnya arsenik lah ni. Kenapa tak tahu dia penta? 1, 2, 3, 4, 5. Penta. 5 elektron kat luar. So, ini adalah markah yang kedua. Kemudian, dia dah berpasangan. Jadi, yang ini menunjukkan
dia lebih elektron. Macam mana nak tunjukkan lebih elektron? Bermaksud buat lagi lah. Silikon kat sini. Baru boleh dapat markah ketiga. Kalau tak buat keliling macam ni, markah ketiga ni tak dapat. Kalau macam cikgu lukis yang macam ni je, dapat 2 sahaja markah. Tapi kalau cikgu buat lengkap, buat arsenik, cikgu buat pangkah, pangkah. Kemudian cikgu buat silikon, pangkah. Ni cikgu buat semua tanda pangkah macam ni. Jadi, masa ni, bila kamu lukis macam ni, kamu kena hati-hati. Kamu tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni ada extra. So, kat sini nampak ada extra valent. Baru boleh dapat markah ketiga. Kalau tak nampak extra, markah ketiga tak nampak. Jadi, soalan D ni boleh buat dalam bentuk lukisan. Kalau cuai lukis, macam ni dapat 2 markah sahaja. Soalan E. Rajah 10.3 menunjukkan 1 liter yang tidak lengkap dan tidak dapat berfungsi sebagai sistem penggera kebakaran. Jadual 3 menunjukkan 8 komponen elektronik yang mungkin boleh disambung untuk melengkapkan liter tersebut. Menggunakan pengetahuan tentang elektronik, pilih mana-mana 5 komponen elektronik yang sesuai dalam jadual 3 untuk melengkapkan liter transistor dalam rajah 10.3. Beri sebab untuk pilihan anda. Ni liter. Dia letak J, K, L, M, N, transistor. Ni jadualnya. Dia bagi LDR, PPC, perintang peka cahaya. Dia bagi perintang, 2 jenis perintang. Dia bagi termistor. Dia bagi sel kering. Dia bagi penggera. Dia bagi diode. Dia bagi kapasitor. Jadi komponen yang dia bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk kita suaikan dalam 1, 2, 3, 4, 5. Bermaksud daripada 8 komponen, pakai 4 dan pakai 5 sahaja. Dan bagi alasan kenapa kita pakai komponen terbabit. Jadi kita tengok J. Kita pun cakap macam ni. Termistor DJ. Okay, kena sebut termistor ni letak kat mana. Kena sebut. Ni markah yang pertama. Supaya rintangan berubah dengan suhu. Suhu ni ganti dengan haba pun boleh. Markah yang kedua. Suatu suhu tinggi, maksudnya ada kebakaran, rintangan menjadi rendah. Sama je ni. Betul, ayat ni betul. Boleh dapat markah. Tapi masih lagi markah yang kedua. Perintang decay. Sebut, tak sebut decay salah. Ni markah yang ketiga. Perintang bertindak sebagai pembahagi voltan. Ni kalau siapa tak ingat istilah ni, tak dapat markah lah ni. Ni markah keempat. Atau kita boleh kata, suhu tinggi, transistor dihidupkan kerana ada arus tapak mengalir. Ni ayat menerangkan pembahagi voltan. Sama juga markah keempat. Jawab salah satu. Jawab ni betul, jawab ni betul. Jawab dua-dua pun betul, tak ada masalah. Perintang DL, ni markah kelima. Menghadkan arus tapak IB, ni markah keenam. Atau kenapa kita hadkan arus masuk tapak? Untuk elak transistor dari rosak. Okey, ni betul. Ni markah yang keenam juga. Masih lagi markah yang sama. Penggera DM menghasilkan, sebut kat mana? Ni markah ketujuh. Menghasilkan bunyi apabila suhu meningkat. Betul. Maksudnya dah ada kebakaran, suhu meningkat, ada bunyi. Atau kita kata memberi amaran. Okey, memberi amaran ni betul ke salah? Okey, memberi amaran ni salah. Sebab ini ayat biasa. Ni salah. Ayat fiziknya dihasilkan bunyi. Atau kita kata siren. Atau kita kata berdering bila suhu meningkat. Jadi amaran ni salah. Amaran ni bermaksud bila ada bunyi, membawa maksud amaran. Sebab tu ini tak diterima. Tapi dia ganggu markah tak? Dia tak ganggu markah. Jadi kita apa sahaja idea yang kita ada, kita tulis sahaja. Pemeriksa yang tentukan betul ke salah. Dan kita kata bateri di N, ini markah nombor 9.
Tujuan bateri membekalkan arus. Betul. Arus tu datang daripada tenaga elektrik, tenaga kimia yang tukar pada tenaga elektrik supaya arus mengalir dalam litar. Pun betul juga. Atau kita kata bila ada bateri, litar akan berfungsi. Pun betul juga. Okey, itu 10 markah. Nampak tak? Alasan boleh buat macam-macam. Jadi jangan takut untuk letak banyak alasan. Tapi kita cari satu saja, tak ada masalah. Soalan ni boleh buat dalam bentuk rajah. So kita salin rajah tadi. Kita letak simbol dia. Termister dekat J, perintang dekat K, L, M, N. So, bila kita letak semua, ni markah pertama, ni markah kedua, markah ketiga, ni markah kelima, ni markah ketujuh, ini markah ke-9. Jadi, paling kurang kita dapat 5/10 daripada gambar rajah. Kalau kita dah buat jawapan macam ni, tapi kita lupa letak dekat N. Tapi kita lukis macam ni pun tak apa. InsyaAllah dapat markah penuh. Tu yang kecantikan pada fizik. The beauty of fizik, you boleh jawab dalam bentuk rajah. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.